Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Madiang Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman selaku pensyarah bagi pembelajaran dan tekno-usahawan kod kelas GGGP 6243. Dan rakan-rakan dikasihi sekalian, kami daripada kumpulan 4 yang dianggotai oleh saya, Muhammad Hafiz bin Man Lutfi, Nur Faridatul Hidayah binti Razif, Zalila Atifah binti Sahmi, Dayangku Nurul Husna binti Awang Suhaimi, Nabilah binti Muhammad Saidin, dan Surita Aida binti Muhammad Sidi akan membentangkan berkenaan dengan Internet of Things di dalam pendidikan. Seterusnya adalah pengenalan bagi IoT itu sendiri, Internet of Things. Dia adalah satu rangkaian peranti pintar yang disambungkan ke internet. Peranti itu boleh disambungkan ke internet. Dan apa dia mengumpulkan dan menghantar proses data secara automatik. Tidak memerlu bantuan daripada manusia lah. Teknologi ini memudahkan aktiviti harian, meningkatkan kecekapan dan mencipta inovasi dengan menggunakan internet. Aplikasinya dia merangkumi kepada banyak perkara seperti rumah pintar, ataupun kita boleh dikatakan kita boleh cakap berkenaan dengan bandar pintar, penjagaan kesihatan, seperti di mana-mana sahaja, terutama di hospital, klinik-klinik, pengangkutan di stesen bas, stesen kereta api dan sebagainya, dan juga di dalam industri yang membolehkan persekitaran yang lebih pintar, selamat dan lebih terkawal merentasi kehidupan manusia pada zaman kini, iaitu pada zaman moden. Seterusnya pergi kepada definisi sebenar bagi IoT itu sendiri. Jadi Internet of Things ini adalah merujuk kepada rangkaian objek, iaitu perantilah, rangkaian objek fizikal iaitu peranti yang disambung ke internet dan mampu mengumpul, berkongsi, menerima dan menghantar data iaitu maklumat secara automatik tanpa campur tangan manusia secara langsung. Jadi dia tidak memerlukan pertolongan daripada manusia kerana telah pun disambungkan melalui internet dan mudah disebarkan ke seratanya. Dan peranti ini biasanya dilengkapi dengan sensor, perisaian, security dan teknologi komunikasi. Dan apa yang telah dikatakan oleh Kevin Ashton pada 2009, IoT ialah konsep di mana objek harian boleh dihubungkan ke internet untuk berkongsi maklumat dan berinteraksi antara satu sama lain. Dan dikatakan Anita Chaudhry pada 2024 mengatakan bahawa IoT ini adalah paradigma yang mengintegrasikan peranti pintar, aplikasi dan teknologi untuk membolehkan automasi serta komunikasi antara objek di dalam kehidupan seharian. Seterusnya kepada ciri-ciri IoT itu sendiri. Ada 4. Yang pertama adalah kumpul data ataupun sensor. Dia menggunakan sensor untuk mengesan maklumat. Hanya menggunakan sensor sahaja kita boleh tahu segala maklumat. Seperti kalau kita buat satu urusan di dalam IC kita, mengetahui bila kita chop jari sahaja kita dah mengetahui dah maklumat-maklumat yang keluar daripada situ. Seterusnya adalah ketersambungan, iaitu connectivity. Connectivity adalah peranti yang boleh berhubung melalui internet. Peranti itu dia boleh berhubung melalui internet. Jadi itulah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah proses, iaitu data dianalisiskan untuk membuat satu keputusan. Data tersebut data analisis untuk membuat keputusan. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah iaitu automasi ataupun action, iaitu dia beroperasi tanpa kawalan manusia secara langsung, tidak melibatkan manusia di dalam perhubungan ini ataupun di dalam connection ini. Dan seterusnya kawan saya akan sambung, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor dan kawan-kawan yang lain. Saya yang diberi nama Surita Aida binti Muhammad Sidi yang bernombor metrik P1722149. Okey, saya sambung slide kawan saya tadi, iaitu berkenaan dengan contoh IoT. Okey, contoh IoT yang pertama ialah rumah pintar, iaitu kita panggil juga sebagai smart home lah. Rumah pun boleh dikategorikan sebagai pintar, bukan manusia semata-mata. Okey. Jadi, rumah ini kenapa kita panggil dia pintar? Kerana dia mempunyai gadget ataupun alat-alatan dalam rumah dia tu sama ada dia berfungsi sendiri yang telah disetkan ataupun secara manual. Okey, jadi sebagai contoh lampu ataupun kipas. Ia akan bergerak, ia akan terbuka, dia akan tertutup sendiri tanpa perlu manusia seseorang itu ataupun manusia tu pergi tutup secara manual, pergi buka secara manual. Jadi dari jauh seseorang tu dia boleh kawal. Dia boleh kawal pembukaan dan penutupan lampu ataupun kipas dekat rumah dia tanpa dia perlu tergesa-gesa balik dengan cepat, tanpa perlu dia lakukan secara manual. Jadi dari menggunakan IoT ni lah kita boleh kawal dia dari jauh lah. Jadi kita pun tak adalah rasa terfikir-fikir dari jauh, dah tutup belum, dah buka belum. Jadi dari situ seseorang tu dia boleh kawal dari jauh dengan menggunakan gadget yang dia ada, contohnya telefon ke, komputer riba, iPad, sebagainya lah. Satu lagi yang sangat-sangat kita tengok dia berfungsi dengan baik, iaitu CCTV ataupun alat peranti sistem keselamatan. Sistem keselamatan iaitu seseorang tu dia boleh pantau keadaan rumah dia sama ada selamat ataupun tidak selamat. Dia boleh pantau melalui gadget yang dia telah setkan. Masa mula-mula dia pasang tu, masa mula-mula dia apply dekat rumah dia, dia dah masukkan dalam aplikasi yang berhubung dengan sistem kawalan tersebut. Dari situ seseorang tu tak perlu risau dah lagi nak tengok keadaan rumah dia elok ke tak elok, terkena bencana ataupun tidak. Sebab zaman sekarang ni bermacam-macam perkara yang berlaku dan kita tak dapat jangka. Selain daripada jiran yang laporkan apa-apa kejadian dekat rumah, kecurian ke, kebakaran ke, hujan ke, banjir ke, jadi kita boleh pantau melalui sistem kawalan yang telah kita pasang dekat rumah, yang disertakan dengan internet yang kuat lah. Okey, dia punya dia punya alat enjin pencarian tu lebih kuat lah supaya lebih clear. Okey. Seterusnya, contoh IoT seterusnya ialah automatik ataupun kawalan. Automatik ataupun kawalan. Yang seperti kita sedia maklum, kalau automatik ni mesti benda tu dia terjadi secara sendiri, betul? Okey. Betul, dia terjadi sendiri, tetapi dia juga perlu kawalan jauh dari manusia lah, untuk kawal, untuk manusia set sama ada contoh pukul 7 lampu dekat rumah dia tertutup. Okey, pukul 7 malam lampu rumah dia terbuka. Itu semua bergantung kepada bergantung kepada timer yang tuan rumah tu telah set. Ataupun kalau di sekolah guru-guru telah set lah perkara tersebut. Okey. Jadi semua perkara tu dia berlaku melalui sistem kawalan jauh lah. Jadi
usaha untuk bergerak secara manual tu semuanya berjalan di hujung jari. Kita tekan terus terbuka. Okey, jadi selain tu sumber ni juga untuk dapat dapat meningkatkan kecekapan kita, kecekapan IoT itu tersebut ataupun seseorang itu supaya lebih mahir dan cekaplah dalam penggunaan ni. Okey. Automatik ni dia boleh menjadikan lebih pantas prosesnya tanpa ada sebarang halangan dan kekangan, kecuali sistem perhubungan tersebut lemahlah. Tak ada line ke line lag ke macam itulah. Tenaga manusia juga tu dapat dikurangkan juga dan juga tenaga yang lain lebih cekaplah berfungsi mengikut peraturan yang telah ditetapkan dah. Okey. Sama ada dalam kehidupan peribadi kita sendiri ataupun dalam industri. Industri itu maksudnya di kilang-kilang ataupun di pejabat-pejabat ataupun di sekolah ataupun di dalam kelas dan sebagainya. Dan seterusnya ialah contoh IoT seterusnya ialah flexibility. Okey. Flexibility ni adalah IoT yang telah menyesuaikan dirinya dengan pelbagai keperluan daripada isi rumah hinggalah ke industri besar. Seperti mana yang saya maklum tadi, ke kilang-kilang ataupun ke pejabat-pejabat. Okey. Dengan penyepaduan AI terkini, zaman sekarang ni senang. Dengan menggunakan AI, IoT ni dia lebih tersebar meluas. Lepas tu insya-Allah sebarang kemungkinan tanpa ada had sempadan lah dia akan tersebar, dan segala masalah yang kita tak dapat selesaikan dia boleh selesaikan dengan secara yang lebih sistematik dan cepatlah. Inovasi ni membawa kemudahan kepada semua manusia di seluruh dunia. IoT ni memang dia meluas dan semua orang pun boleh menggunakannya. Okey. Seterusnya, saya akan membentangkan Internet of Things dalam Revolusi Industri 4.0. Saya Dayanku Nurul Husna binti Awan Suhaimi, nombor matriks P170967. Okay, sebelum kita lihat berkaitan IoT dalam Revolusi Industri 4.0, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai perkembangan revolusi industri yang ada di dunia. Okay, yang mana ianya bermula seawal tahun 1760. Revolusi Industri 1.0 telah memperkenalkan penggunaan kuasa air dan wap dalam proses pengeluaran, iaitu daripada penggunaan tenaga manusia dan haiwan kepada penggunaan mesin. Revolusi ini berterusan sehingga 1830-an dan disusuli dengan Revolusi Industri 2.0. Beberapa industri mula menggunakan kuasa elektrik semasa Industri 2.0 untuk mewujudkan pengasingan tugasan tenaga kerja, barisan pemasangan dan pengeluaran secara besar-besaran. Pada tahun 1969, Industri 3.0 telah diperkenalkan, ianya memberi tumpuan kepada penggunaan elektronik dan teknologi maklumat untuk mengautomasi pengeluaran. Okay, seterusnya, pada tahun 2011, Industri 4.0 diperkenalkan, ianya bertujuan untuk mengoptimumkan pencapaian dalam 3.0. Rangkaian pintar antara mesin dengan pemprosesan yang dibantu oleh teknologi maklumat dan komunikasi. Okay. Menurut Marr, pada tahun 2018, Revolusi Industri 4.0 akan mengadaptasi kelebihan komputer dan automasi yang ditambah baik dengan sistem pintar dan berautonomi yang mempunyai pelbagai data serta dapat memenuhi kehendak pengguna berdasarkan data yang ada. Revolusi Industri 4.0 akan menggunakan kelebihan Internet of Things dan aplikasi cloud dalam memudahkan urusan harian pengguna. Bagi maksud yang lebih mudah, Revolusi Industri 4.0 merupakan
penggabungan proses kerja secara tradisional dengan teknologi terkini untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas, cara berkomunikasi dan penggunaan data masa nyata, iaitu real-time data. Revolusi Industri 4.0 menggunakan pelbagai komponen yang boleh memudahkan kerja manusia. Salah satu komponen yang terdapat pada Revolusi Industri 4.0 dikenali sebagai IoT, Internet of Things, Internet Benda, yang mana merupakan perhubungan di antara peranti atau peralatan yang dihubungkan melalui internet dan membolehkan ia berkomunikasi. Peralatan yang terhubung dapat mengumpul dan memproses set data yang besar dengan lebih tepat dan konsisten. Semua perkara boleh diselesaikan dalam masa yang singkat sambil mengekalkan tahap kualiti yang tinggi dan tidak mungkin mesin atau robot akan melakukan kesilapan semasa operasi kerana mereka telah dibawa ke resolusi yang sewajarnya. Apabila ada kesilapan ataupun permasalahan terhadap sistem, maklumat akan disampaikan secara nyata dan permasalahan tersebut boleh diperbetulkan dengan segera. Okey, seterusnya, teknologi revolusi industri 4.0 bukan hanya tertumpu pada industri pembuatan sahaja, malah industri-industri lain turut menggunakan IoT dalam membantu memudahkan urusan kerja manusia. Sebagai contoh, perkakasan IoT yang menarik seperti Samsung Watch, Fitbit atau Apple Watch yang bukan sahaja menjadi trend di sosial media, malah ia menawarkan butiran yang lebih baik untuk mengesan tahap kesihatan. Ia boleh detect degupan nadi sekiranya berlaku kemalangan. Kalau kita mengenakan Apple Watch, dia akan hantar terus kepada kontak-kontak emergency yang terdapat pada telefon bimbit. Dia terus link. Okay. Profesor Madya Dr. Sawal Hamid Muad Ali, pensyarah kanan Fakulti Elektronik dan Kejuruteraan Sistem UKM, dalam temu bual bersama bernama menyatakan perkembangan revolusi industri 4.0 bergantung pada penggunaan teknologi internet dan analisis big data dalam menjalankan industri pembuatan, perkhidmatan dan perniagaan. Sekiranya capaian dan kelajuan internet adalah terhad, ia akan membantukan perkembangan revolusi industri 4.0. Itu saja. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada slide IoT dalam pendidikan. Okey, kita tengok dalam slide ni, IoT dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan rangkaian peranti pintar yang saling berhubung melalui internet untuk mengumpul, memproses dan berkongsi data bagi menyokong serta meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran secara lebih efektif. Baiklah, secara ringkasnya dan secara mudahnya kita nak faham, IoT dalam pendidikan ni ialah di mana kita menggunakan peranti pintar. Contohnya smartphone, tablet, gadget pintar ni boleh berhubung. Maksudnya boleh connect to internet. Boleh berhubung dengan internet supaya gadget dan internet ni, mereka ni dapat berhubung antara satu sama lain untuk mengumpul, memproses dan berkongsi data. Dan benda inilah yang akan digunakan oleh guru untuk meningkatkan keberkesanan PDP serta mewujudkan persekitaran pembelajaran pintar. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya iaitu contoh IoT dalam pendidikan. Iaitu contoh yang pertama, smartboard ataupun interactive whiteboard. Okey, selalunya ada sekolah-sekolah ada menggunakan smartboard ni kan. Kenapa smartboard ni adalah IoT? Kerana smartboard ni dia dikategorikan sebagai IoT kerana ia merupakan peranti pintar yang boleh bersambung dengan internet dan boleh berkomunikasi dengan peranti lain. Contohnya macam komputer,
tablet dan sistem pembelajaran digital yang lain. Jadi melalui sambungan ini, smartboard ni dia dapat mengakses, berkongsi dan memaparkan data serta kandungan pembelajaran secara nyata, on the spot. Jadi selaras dengan ini, smartboard ni memang selaras dengan konsep IoT itu sendiri yang melibatkan pertukaran data antara peranti. Okey. Smartboard ni biasanya digunakan oleh guru. Guru akan sambungkan smartboard dengan internet dan peranti lain. Contohnya macam seperti yang saya cakapkan tadi, komputer ataupun tablet. Okey, bagi menyokong proses PDP guru. Jadi dekat situ guru boleh memaparkan bahan ataupun slide guru dekat situ dan boleh menulis secara digital terus dekat smartboard tu serta mengakses pelbagai sumber pembelajaran melalui smartboard itu tadi secara nyata. Okey, selain itu smartboard ni juga untuk murid. Murid boleh secara langsung boleh belajar sekali berinteraksi dengan peranti melalui sentuhan dan menjadikan PDP ni lebih menarik, interaktif dan mudah difahami. Ia juga membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih jelas melalui penggunaan multimedia seperti kalau guru nak guna video ke, animasi ke, grafik ke pun boleh menggunakan smartboard ini. Seterusnya adalah Smart Attendance System, iaitu sistem kehadiran yang menggunakan teknologi seperti biometrik, contohnya fingerprint, cap jari dan face recognition, pengecaman wajah ataupun menggunakan RFID ataupun kad pintar di mana boleh menggunakan imbasan pantas menggunakan kad pelajar ataupun boleh menggunakan aplikasi atau cloud, di mana laporan kehadiran ni akan terus ke sistem cloud untuk memudahkan perekodan dan pemantauan kehadiran murid secara jarak jauh. Okey, sistem ni membantu menjimatkan masa pengajaran guru, mengurangkan kesilapan merekod kehadiran, mengurangkan human error. Okey, dan memudahkan pemantauan oleh guru dan pihak sekolah. Jadi data kehadiran ni pun boleh disimpan dan dianalisis untuk mengenal pasti corak kehadiran pelajar itu sendiri. Seterusnya ialah wearable device untuk pemantauan pelajar. Jadi wearable device ni ialah peranti pintar yang dipakai oleh pelajar itu sendiri. Contohnya seperti smartwatch, fitness tracker ataupun GPS tracker. Jadi benda ni disambungkan ke internet untuk mengumpul data dan menghantar data. Jadi dalam pendidikan, peranti ni digunakan untuk memantau kehadiran, tahap kesihatan pelajar dan kemudian boleh track pergerakan pelajar. Jadi melalui data yang dikumpul ni, guru dan pihak sekolah dapat memantau keadaan pelajar itu sendiri dengan lebih sistematik, meningkatkan keselamatan dan menyokong pembelajaran yang lebih berkesan berasaskan data. Contohnya macam smartwatch. Smartwatch ni boleh memantau kesihatan seperti kadar denyutan jantung pelajar, boleh memantau tahap aktiviti fizikal pelajar dan boleh menjejak lokasi pelajar untuk tujuan keselamatan. Seterusnya adalah Learning Analytics System. Learning Analytics System ni ialah sistem yang menggunakan teknologi IoT untuk mengumpul, menganalisis dan memaparkan data pembelajaran pelajar. Contohnya yang banyak guru-guru guna sekarang ni ialah Google Classroom. Melalui Google Classroom ni, guru buat Google Form,
kuis. Jadi dekat sini guru dapat menganalisis markah, penghantaran tugasan murid dan tahap penglibatan pelajar itu sendiri. Jadi data ini diperoleh melalui tugasan-tugasan yang terdapat dalam Google Classroom itu tadi. Jadi melalui sistem inilah guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dengan lebih tepat berdasarkan data-data itu tadi. Kemudian seterusnya guru dapat menyesuaikan kaedah pengajaran mana yang sesuai, kaedah pengajaran mana yang lebih efektif mengikut tahap kemampuan pelajar. Dan guru melalui data-data itu tadi, guru dapat menyediakan intervensi awal. Jadi dengan ini, keberkesanan PDP secara keseluruhan akan lebih meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Profesor dan rakan-rakan. Nama diberi ialah Nurfaridatul Hidayah binti Razif. Nombor matrik saya P170987. Hari ini saya akan membentangkan kepada Profesor dan rakan-rakan berkenaan dengan apakah impak positif IoT dalam pendidikan. Terdapat 3 impak positif IoT dalam pendidikan. Yang pertama adalah Smart Classroom. Apakah itu Smart Classroom? Okey, Smart Classroom ini adalah penggunaan IoT itu sendiri, Internet of Things, dalam pendidikan menggunakan teknologi seperti contoh VR. Apakah itu VR? Virtual reality, yang mana virtual reality ini membawa pelajar kepada dunia maya sepenuhnya, iaitu pelajar menggunakan headset ataupun pelajar menggunakan spectacle dan apabila pelajar belajar contohnya berkaitan dengan eksperimen sains, pelajar boleh masuk ke dalam badan manusia dan pelajar boleh melihat organ itu sendiri secara realiti. Yang kedua adalah augmented reality AR, yang mana pelajar ini boleh menggabungkan dunia sebenar dalam elemen digital. Para guru boleh menggunakan AR ini dengan meletakkannya, menghalakan telefon, itu AR itu sendiri ke atas buku dan gambar dalam buku itu akan keluar ibarat 3D, contohnya 3D gambar haiwan. Jadi pelajar akan rasa lebih seronok dan merasa interaktif pembelajaran mereka kerana mereka dapat merasai pengalaman itu sendiri dalam pembelajaran. Sebagai contoh, di Malaysia ini sendiri, pelajar ataupun KPM telah memberikan D5 kepada para guru dan pelajar untuk memanfaatkan sebaiknya dalam pembelajaran. Jadi, guru-guru dapat menggunakan D5 ini sendiri dengan lebih berkesan dalam pendidikan. Manakala kita dapat lihat di negara luar seperti di Korea Selatan, sekolah mereka menggunakan kelas pintar dengan penggunaan papan interaktif, tablet, dan smart interaktif berkaitan dalam pendidikan ini bagi menggantikan buku teks secara sepenuhnya. Oleh itu, teknologi ini membantu guru-guru untuk menjimatkan masa dalam penyediaan bahan serta memudahkan lagi pemantauan perkembangan murid-murid ini secara sistematik. Yang kedua, pembelajaran berpusatkan pelajar. Apakah maksud pembelajaran berpusatkan pelajar ini? Iaitu melalui penggunaan IoT dan digital, pelajar ini boleh melaksanakan pembelajaran itu dengan lebih efektif melalui aktiviti seperti project based learning, iaitu menggunakan projek dalam penyelesaian masalah mereka terhadap sesuatu pembelajaran melalui perbincangan kumpulan dan penyelesaian masalah. Sebagai contoh, pelaksanaan kaedah pembelajaran abad ke-21 menggalakkan pelajar ini ataupun murid-murid ini untuk berkolaborasi, berbincang, berkomunikasi dan berfikir secara kritis dan kreatif dalam pembelajaran. Guru ini dapat bertindak ataupun dapat memainkan peranan mereka sebagai facilitator dan pembimbing supaya murid-murid ini dapat mencapai objektif pembelajaran dengan baik. Di luar negara seperti di Finland,
sistem pendidikan mereka kebanyakannya berasaskan projek di mana murid meneroka sesuatu topik secara mendalam dan menggantikannya dan mengaitkannya dengan kehidupan sebenar. Pendekatan ini menjadikan sesuatu pembelajaran itu lebih bermakna kerana ada kaitan dan hubung kait dengan dunia sebenar mereka dan meningkatkan lagi penglibatan murid dalam pembelajaran, iaitu two way of education. Guru memberi dan pelajar juga memberi pandangan mereka dalam pengajaran tersebut. Yang mana apabila berlaku two way communication ini membantu mereka berfikir secara kritis, kreatif, berfikir dan kemahiran kebat dan meningkatkan keyakinan pelajar itu sendiri. Yang ketiga adalah memperkasakan kemahiran digital dan teknologi, yang mana penggunaan IoT dalam pendidikan ini juga mampu meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan guru dan murid. Latihan yang berterusan kepada guru dan murid membolehkan mereka menguasai teknologi dan mengaplikasikannya dalam PDP dengan lebih mudah. Sebagai contoh, di Malaysia sewaktu COVID-19 berlaku, guru-guru ini telah didedahkan dan murid-murid ini juga telah didedahkan dengan Zoom, Google Meet, Google Classroom dan D5 supaya dapat membantu guru-guru dan murid-murid ini untuk menjalankan PDP seperti biasa walaupun terdapat kekangan-kekangan yang berlaku. Malah, murid ini juga didedahkan dengan penggunaan aplikasi digital dalam pendidikan. Di peringkat antarabangsa seperti di negara Singapura, melalui Smart Nation Initiative telah mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, iaitu melahirkan pelajar yang celik digital dan bersedia menghadapi revolusi industri 4.0. Maka kesannya murid-murid ini bukan saja mahir menggunakan teknologi, malah mereka juga mampu beradaptasi dengan keperluan dunia dalam menghadapi ranjauan ataupun cabaran aktiviti pada masa hadapan. Impak positif IoT dalam pendidikan seterusnya ialah pembelajaran jarak jauh dipertingkatkan. IoT ni dia memudahkan pembelajaran dalam talian dengan sokongan peranti pintar dan sistem sambungan yang lancar lah, seperti telco yang dia punya data paling besar, paling tinggi dan boleh menghubungkan seseorang itu belajar secara lebih lancar. Tak adalah tersekat-sekat. Jadi seseorang tu, pelajar tu dia boleh belajar dari jarak jauh. Tak perlulah dia nak menghadiri kuliah tu dengan menaiki kenderaan awam ke kenderaan sendiri ke. Jadi, tak perlu bersusah payah keluar dari rumah semata-mata untuk pergi sambung belajar. Sekarang pelbagai kemudahan telah dicipta. Salah satunya, inilah sistem impak yang positif lah. Kita boleh sambung belajar, iaitu pembelajaran jarak jauh. Jadi, di mana-mana universiti, tempat menara gading, mana-mana semua kebanyakan sekarang telah mewujudkan sistem pembelajaran secara jarak jauh lah. Cuma kita perlu pandai cari dekat universiti mana yang kita layak belajar sesuai dengan kita punya kelulusan lah. Okey. Seterusnya, last sekali ialah pengurusan sekolah lebih efisien. Lebih terjamin, lebih teratur semualah. Okey. Dengan menggunakan sistem IoT inilah pengurusan sekolah tu dia menjadi lebih sistematik. Lebih teratur kerana kurangnya penggunaan tenaga seseorang, tenaga manusia untuk menguruskan sekolah tersebut. Dari segi perfailan, dari segi
pengumpulan data, semua menggunakan pengurusan sekolah yang lebih teratur lah dengan menggunakan sistem IoT ni. Dengan menggunakan sistem IoT ni juga boleh detect kehadiran tu secara automatik, sama ada kita thumbprint, sama ada kita scan muka macam sekarang ni kan. Pelbagai kemudahan. Jadi pengurusan sekolah tu tak perlu nak menggunakan tenaga yang ramai, tenaga pengajar, tenaga pekerja yang ramai, yang banyak. Semua di hujung jari. Nak scan muka untuk punch card pergi kerja, nak scan muka untuk masuk ke sebuah sekolah, untuk masuk ke pejabat, ke pelbagai urusan dipermudahkan dengan menggunakan IoT, Internet of Things. Segala-galanya di hujung jari. Sekali Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan impak negatif IoT dalam pendidikan. Sebentar tadi kita telah kupas berkenaan dengan impak positif. Maka, mari kita lihat apakah impak negatif yang boleh kita kupas, yang dapat kita kupas dalam pendidikan ini sendiri. Terdapat 3 poin utama yang ingin saya kupas dan saya ingin kongsikan kepada Profesor dan rakan-rakan. Yang pertama, dari sudut keselamatan pelajar. Apabila penggunaan IoT dalam pendidikan ini digunakan, isu keselamatan data ini merupakan aspek utama yang dibimbangkan dalam pendidikan itu sendiri. Hal ini kerana dalam sistem IoT, data pelajar seperti maklumat peribadi, rekod pelajar, tingkah laku pelajar dikumpulkan secara besar-besaran melalui pelbagai peranti dan platform digital. Maka sekiranya data pelajar ini tidak diuruskan dengan baik, boleh menyebabkan berlakunya kebocoran data dan penyalahgunaan maklumat. Sebagai contoh, di luar negara iaitu di Amerika Syarikat pernah berlaku kes kebocoran data pelajar melalui platform pendidikan digital yang mempunyai sistem keselamatan yang tidak kukuh. Maka ini membimbangkan dan perlu diambil berat dan dipandang secara kritis dan kritikal oleh pendidikan di Malaysia. Sebagai contoh, di Malaysia kita menggunakan penggunaan platform seperti D5, Google Classroom, digital lain seperti Zoom dan lain-lain. Maka ini memerlukan kawalan keselamatan yang ketat bagi memastikan data-data pelajar ini dan data-data guru juga dilindungi secara sepenuhnya dan berada dalam keadaan yang baik dan terkawal. Oleh itu, pihak sekolah dan guru perlulah peka, malah pihak kementerian juga perlulah peka terhadap aspek privasi serta penggunaan sistem yang selamat dan dipercayai dalam sistem pendidikan itu sendiri. Yang kedua, dari sudut kos pelaksanaan yang tinggi, iaitu apabila kita menggunakan IoT dalam pendidikan ini, ia menggunakan kos pelaksanaan yang tinggi kerana melibatkan kos pembelian peranti seperti tablet, komputer, papan kekunci, papan interaktif serta kos penyediaan infrastruktur itu sendiri. Maka apabila terdapat penggunaan ini, maka bertambahlah kos pelaksanaan yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, untuk membangunkan smart classroom itu sendiri, sekolah memerlukan peruntukan yang besar yang mungkin sukar dicapai oleh sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Sebagai contoh, di sekolah saya sendiri di Batu Pahat berada agak luar bandar kerana
bersebelahan dengan kampung dan kebanyakannya penduduk-penduduknya memang duduk di kampung, maka capaian internet itu sendiri kurang kuat dan demografi dan lokasi penempatan dan pekerjaan para penduduk di situ juga kurang untuk membeli ataupun untuk mendapatkan akses capaian internet, pembelian peranti dengan mudah. Di Malaysia ini, tidak semua sekolah mempunyai kemudahan ICT yang lengkap dan yang baik, terutamanya seperti di kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh lain yang dapat kita lihat di peringkat antarabangsa, walaupun negara maju seperti Amerika Syarikat itu sendiri boleh menggunakan pendidikan IoT ini secara meluas, namun terdapat beberapa sekolah yang masih kurang berkemampuan. Hal ini menunjukkan kos pelaksanaan yang tinggi ini merupakan cabaran utama dalam memastikan pelaksanaan IoT ini secara menyeluruh. Yang terakhir adalah jurang digital, iaitu apabila kita menggunakan penggunaan IoT ini boleh mewujudkan jurang digital dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana tidak semua pelajar mempunyai akses yang sama terhadap capaian internet dan kemudahan peranti di rumah masing-masing. Sebagai contoh yang dapat kita lihat dengan jelas, sewaktu pandemik COVID-19 itu berlaku, apabila pelajar-pelajar ini mengikuti PDPR, terdapat segelintir pelajar dan kemungkinan besar segolongan pelajar di tempat-tempat yang sukar di kawasan luar bandar mengalami kesukaran untuk mengikuti PDPR secara sepenuh masa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pembelajaran itu sendiri. Hal ini kerana kekurangan peranti dan capaian internet yang lemah. Ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran berbanding rakan-rakan yang mempunyai akses dan peranti yang mencukupi. Kesannya, ketidaksamaan ini boleh menjejaskan peluang pendidikan dan prestasi pencapaian akademik pelajar itu sendiri. Maka ada 3 impak negatif IoT dalam pendidikan yang telah saya kupas kepada rakan-rakan dan profesor. Okey, saya sambung impak negatif pula, impak negatif IoT dalam pendidikan. Okey, salah satunya ialah gangguan tumpuan pelajar. Okey, menurut jangka pada tahun 2012 ni, peranti pintar boleh menyebabkan pelajar menjadi hilang fokus dan mudah terganggu dalam pembelajaran dia kerana aplikasi lain yang wujud dalam sistem pembelajaran semasa belajar. Sepatutnya peranti yang telah dibekalkan oleh sekolah untuk digunakan untuk belajar, tetapi mereka terleka. Pelajar ni terleka. Mereka berasa seronok dengan gadget peranti yang telah diberi, membuatkan mereka hilang fokus untuk belajar. Sebab apa? Sebab mereka baru jumpa peranti tersebut. Jadi mereka mulalah untuk melayari lebih lama dengan menggunakan peranti tersebut dengan lebih lama. Makin lama makin banyak isi yang tidak berfaedah yang mereka jumpa, melekakan mereka untuk terus belajar. Apabila mereka leka, mereka tidak boleh fokus. Sekaligus mereka akan jadi teringat apa yang mereka telah pelajari, apa yang mereka telah lakukan dalam alat peranti tadi. Jadi mereka akan hilang fokus untuk terus belajar. Okey, dan last sekali ialah impak negatif IoT dalam pendidikan lagi ialah kebergantungan terhadap teknologi tersebut. Okey. Menurut Nelson Luini pada tahun 2016, pelajar tu terlampau bergantung kepada alat peranti tersebut yang banyak
telah dikeluarkan pada masa kini, yang banyak telah diwujudkan pada masa kini, menyebabkan mereka ni terlampau bergantung dan kurang untuk mereka menggunakan minda mereka untuk mencari maklumat, untuk memikirkan sesuatu jalan penyelesaian dengan cara yang lebih kreatif, lebih kritis, mengikut tahap kemampuan mereka. Disebabkan menggunakan peranti yang lebih meluas ni, mereka malas untuk berfikir, mereka malas untuk bertindak. Mereka hanya menggunakan alat peranti tersebut dengan mencari bahan-bahan yang belum tentu tepat, yang belum tentu sahih lagi. Jadi mereka banyak menggunakan enjin pencarian tersebut dengan mudah tepat. Mereka sentiasa ingin berlumba-lumba nak cepat siap. Nak cepat cari maklumat itu semua. Jadi mereka malas untuk mengguna minda mereka kerana mereka tidak mahu ketinggalan. Jadi mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan maklumat secara cepat tanpa mengira maklumat tersebut sahih ke, betul ke. Jadi mereka kurang untuk menggunakan minda mereka untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Mereka lebih suka mencari bahan di dalam internet lah, menggunakan teknologi yang telah dibekalkan. Jadi tidak baguslah terlampau bergantung kepada gadget, alat peranti ni menyebabkan mereka menjadi lebih lalai, menyebabkan mereka lalai, mereka lebih menyendiri, kurang bergaul dengan semua orang sebab mereka terlampau leka, terlampau asyik dengan gadget sekarang. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila binti Muhammad Saidin, P172144 akan membentangkan berkaitan peranan pendidik dalam pelaksanaan IoT atau kita dikenali sebagai Internet of Thinking. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, bahawa IoT atau Internet of Things ni telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Oleh itu, guru bukan sahaja mengajar seperti biasa tetapi juga perlu menyesuaikan diri dengan teknologi ini. Jadi pertama sekali, guru sebagai facilitator pembelajaran digital, yang mana kita tahu tugas guru ni mendidik dan menjadi petunjuk kepada murid bagi setiap aspek. Maka sebagai guru ni atau sebagai pendidik ni, kita perlu berkongsi maklumat dengan lebih meluas dan cepat. Dengan IoT ni juga, guru boleh menggunakan pelbagai platform digital untuk berkongsi nota, bahan pembelajaran dan maklumat penting kepada pelajar, yang mana seperti contoh yang kawan saya telah beri, seperti Classroom, Google Classroom. Dengan ini, adanya Google Classroom ini dapat membantu pelajar mendapatkan akses kepada ilmu dengan lebih mudah dan lebih fleksibel. Seterusnya, guru sebagai pemudah cara pembelajaran interaktif, yang mana guru boleh berkomunikasi dengan murid dan juga ibu bapa dengan lebih baik ataupun lebih efisien melalui aplikasi ataupun sistem dalam talian ataupun online seperti WhatsApp, tanpa batasan masa dan tempat. Ini menjadikan proses penyampaian maklumat yang terkini lebih cepat dan berkesan berbanding kaedah tradisional yang dahulu. Jadi tak ada masalah lah untuk ibu bapa ataupun murid tidak mendapat maklumat yang latest daripada guru-guru. Dengan wujudnya IoT ni lah, Internet of Things ni. Selain itu juga, IoT ni juga dapat mewujudkan komuniti pembelajaran yang profesional dalam kalangan guru-guru, yang mana melalui IoT ni guru boleh bekerjasama dengan guru lain, memberi idea yang baru. Maksudnya berkongsi idea, share idea-idea yang baru, yang maksudnya orang kata apa, maklumat-maklumat yang baru, perkara-perkara yang baru, kata apa, itulah maksudnya, contoh macam itulah. Dan dapat membina komuniti pembelajaran profesional.
Sebagai contoh seperti penggunaan AI ataupun Canva, yang mana penggunaan ini lebih dikuasai oleh guru-guru muda yang hidup zaman moden berbanding guru-guru yang di zaman milenial. Maksudnya yang hidup zaman-zaman yang tradisional. Jadi dengan Internet of Things ni dapatlah guru-guru yang muda ini berkongsi, mengajar guru-guru yang lama ni dalam penggunaan AI. So dapatlah guru-guru ni kira dapat memudahkan kerja guru-guru ni dan dapat juga meningkatkan kualiti pekerjaan seseorang guru. Jadi itulah orang kata apa, dengan IoT ni juga dapat meningkatkan komuniti pembelajaran yang profesional terhadap dalam kalangan guru-guru. So akhir sekali, guru sebagai pembimbing etika dan keselamatan digital, yang mana guru-guru ni perlu menggunakan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab terhadap penggunaan data dan maklumat. Yang mana kita tahu ni juga bila dah wujudnya IoT ni, segala data-data murid telah diketahui oleh guru-guru. Jadi guru-guru ni perlulah jadi bertanggungjawab dalam menjaga data peribadi murid. Maka dengan wujudnya IoT ni, seperti yang ada rakan saya jelaskan dalam dalam impact positif dan negatif tu, dengan IoT ni dapat kalau ni antara impact yang menjadikan impact positif, antara impact positif kepada guru-guru untuk menjadikan guru-guru tu seorang profesional, menjadikan profesionalism guru tu bukan saja dari segi sikap, tetapi juga dari segi penggunaan teknologi yang betul dan berkesan. Jadi ni antara impak positif. Tapi yang seperti rakan saya beritahu sebentar tadi, ia menjadi impak negatif. Sebab apa? Sebab apa negatif? Sebab mungkin data-data murid diketahui oleh guru-guru. Jadi guru-guru menyeleweng ataupun menjual ataupun mengedarkan data-data murid secara tidak bayar. Jadi itu antara impak negatif. Tapi kalau dari impak positifnya, jika guru tu mempunyai sikap profesionalism yang tinggi, jadi guru-guru tu bertanggungjawablah dalam memegang data-data murid. Secara kesimpulan atau perumusannya, IoT ni dapat memodernkan pendidikan seperti penggunaan smartphone, sensor ataupun platform digital seperti classroom ataupun smart classroom, dengan dapat mengubah cara pengajaran dan pembelajaran atau dikenali sebagai PDP lebih efisien ataupun lebih interaktif, dan data boleh dianalisis untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Seterusnya juga guru perlu profesional dan celik teknologi mengikut peredaran zaman, yang mana kita tahu teknologi ni akan berubah setiap masa, setiap saat. Jadi sebagai guru perlulah check up ataupun celik teknologi untuk memudahkan suatu pekerjaan lah. Sebab yang mana profesionalism ni bukan sahaja untuk sikap dan etika, tetapi juga melibatkan penggunaan teknologi yang betul. Dan sekali memperkukuhkan budaya profesionalism dalam pendidikan, yang mana guru perlu faham cara menggunakan IoT, mengurus data pelajar dan membimbing pelajar mengguna teknologi dengan betul. Penggunaan perlulah seimbang dan beretika. Walaupun IoT ni banyak memberi manfaat, guru mesti memastikan data pelajar dijaga dan teknologi tidak menggantikan interaksi manusia sepenuhnya. Yang mana ini termasuk memantau isu tadilah, macam seperti privacy, yang mana kita tahu dengan ada IoT ni dia ada boleh jadi impak yang positif dan negatif. Depends kepada guru yang menggunakannya. Jika guru tu menggunakan dengan baik, jadi ia menjadi impak yang positif. Jika guru tidak menggunakan dengan baik ataupun menyeleweng dengan data-data privacy,
ia akan menjadi impak negatif kepada suatu pendidikan. Dan guru juga perlu mengelakkan kebergantungan yang penuh ataupun yang berlebihan terhadap teknologi. Secara ringkasnya lah, perlu ditekankan bahawa IoT adalah alat yang penting untuk meningkatkan pendidikan, tapi kejayaan dalam pelaksanaannya bergantung kepada kemahiran dan etika guru. Teknologi mestilah digunakan secara bijak dan seimbang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.